Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 3 Mei 2024. Pembangunan industri koko negara memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk usaha gigih warga kerja Lembaga Koko Malaysia LKM. Pengerusi LKM Datuk Mat Bali Musa berkata, LKM telah dibertanggungjawab membangunkan industri koko negara, termasuk penghilangan coklat dan pasaran dalam dan luar negara. Jelas Datuk Mat Bali ia bermatlamat meningkatkan ekonomi pemain industri koko negara. Kita lihat ini adalah suatu yang memberikan kita menaikkan semangat khususnya kepada penanam koko dan yang main peranan dalam industri koko ni. Pemain-pemain industri itu yang kita harapkan supaya kita mempergiatkan lagi usaha murni ini. Datuk Mat Bali ditemui RTM sempena Majlis Amanat Pengerusi Pengelola LKM dan sambutan Aidilfitri LKM di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, LKM turut menerima wakalah zakat daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjumlah RM41,021. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Pengarah LKM, Datuk Dr. Ramli Kasim berkata, wakalah yang diterima itu akan dimanfaatkan oleh penerima yang layak. Antaranya penduduk B40 di Pulau Banggi Kudat, kaki tangan LKM yang ditimpa sakit kronik dan sumbangan kepada SMK St. Francis dan SM Shantau Kota Kinabalu. Pusat Kajian Bencana Alam NDRC, Fakulti Sains dan Sumber Alam FSSA, Universiti Malaysia Sabah UMS melancarkan Makmal Hidup Bencana Alam melangkap di Kota Belud. Pelancaran makmal tersebut yang disempurnakan Dekan FSSA, Profesor Dr. Joalang Azlan Gansau diadakan sempena Bengkel Penubuhan Task Force Bencana Alam melangkap Kota Belud. Menurut Profesor Dr. Joalang, penubuhan makmal hidup dan Task Force Bencana Alam di kawasan Melangkap, ia dapat membantu penyelidikan NDRC menyalurkan kepakaran dan pemindahan ilmu berkaitan pengurusan bencana. Melalui penubuhan makmal hidup ini, kita dapat menyalurkan kepakaran kita di Universiti Malaysia Sabah ini dan memberikan pemindahan knowledge ataupun pemindahan ilmu kepada masyarakat kampung. Bagaimana mereka mengadaptasikan bencana ini dan mencari penyelesaian yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa kalau berlakunya bencana. Sementara itu, Pengarah NDRC UMS, Profesor Madya Dr. Caroline M. Payus berkata, Makmal Hidup Bencana Alam Melangkap ini adalah yang pertama di UMS dan kedua di Sabah selepas Resilience Living Lab Kundasang yang dilancarkan UiTM tahun lalu. Mengenai Bengkel Task Force Bencana Alam, ia merupakan salah satu aktiviti di dalam Bengkel Makmal Hidup dan telah dicadangkan oleh komuniti hasil perbincangan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Belud dan APM Kota Belud. Diharap mereka para peserta dapat memanfaatkan segala ilmu untuk diaplikasi sekiranya berlaku apa-apa bencana di kampung, khususnya di kampung ini. Dan juga boleh berkongsi ilmu dengan kampung-kampung di persekitaran. Sangat berterima kasihlah kepada UMS yang datang di Melangkap ini untuk memberi pendedahan ataupun tunjuk ajar kepada kami untuk menangani bencana-bencana alam yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Dan bukan itu saja, tapi kami dapat membentuk jawatan kuasa mencegah bencana. Dewan Perniagaan Tionghoa Lah Datu menyalurkan bantuan peralatan kesihatan kepada Hospital Lah Datu bernilai RM50,000 bagi kegunaan hospital. Pengerusinya Tan Cheng Teng berkata sumbangan itu bagi membantu meningkatkan keupayaan Hospital Lah Datu dalam menyediakan rawatan perubatan terbaik kepada masyarakat. Sumbangan melibatkan instrumen perubatan iaitu mesin CMAC Video Laryngoscopy dan CMAC Video Laryngoscopy D-Blade bagi meningkatkan proses rawatan intubasi sekaligus membolehkan pengaktifan video dan mempercepat rawatan melibatkan oksigen bagi paru-paru. Dewan Perniagaan telah mengambil kesempatan ini untuk membantu menyelesaikan masalah hospital untuk kebaikan penduduk di Lahad Datu, di Pantai Timur. Ini yang satu kita boleh buat dapat membantu hospital punya kaki tangan untuk menyelesaikan untuk kemudah
untuk orang pesakit di sinilah. Sementara itu, Pengarah Hospital Lahadatu Dr. Andi Samsul Rizal Muhammad Sainal mengalu-alukan kerjasama sektor awam dan swasta dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan. Kami berharap agar ukhuwah ataupun perhubungan ini sentiasa terjalin di masa hadapan. Dan ianya bukan untuk siapa-siapa tetapi juga untuk masyarakat Lahadatu lah secara general dia. Alat yang disumbangkan ini sangat penting. Satu untuk kita punya patient safety. Satu lagi adalah untuk memudahkan proses kerja kita punya pegawai-pegawai perubatan lah dalam proses intubasi pesakit, terutamanya pesakit-pesakit kanak-kanak. Terdahulu berlangsungnya perasmian ulang tahun ke-75 Dewan Perniagaan Cina Lahadatu sekaligus penyampaian watikah pelantikan bagi ahli persatuan itu. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Sandakan menyasarkan lebih ramai peladang muda menjadi ahli bagi membantu mengembangkan potensi masing-masing. Pengerusinya Hamsain Jausin berkata pelbagai program dan kemudahan disediakan bagi menarik lebih ramai golongan muda menjadi ahli persatuan tersebut. Sebenarnya di Pertubuhan Peladang ini lebih banyak kemudahan perniagaan ataupun projek-projek perniagaan yang memberi tumpuan kepada peladang-peladang muda. Kerana banyak seperti Rise Up, seperti B40 dan juga Agropreneur Muda. Jadi maknanya ini adalah peluang-peluang kepada belia-belia. Hamsain menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan ke-21 di Sandakan. Beliau berharap PPK Sandakan akan terus berkembang maju dan meningkatkan keuntungan dari semasa ke semasa. Turut berlangsung penyerahan wang zakat perniagaan bernilai RM5,065 kepada Pusat Zakat Sabah Cawangan Sandakan. Tindakan segera perlu diambil bagi mengatasi masalah ketiadaan lampu jalan selain jalan raya tidak rata dan berlubang di Jalan Merotai, Tawau. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat, Tan Sri Liew Yun Fah berkata keadaan tersebut boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Tan Sri Liew berharap perkara itu diberi perhatian kerana kawasan berkenaan juga kerap berlaku kemalangan sehingga menyebabkan kematian. Saya mahu perkara ini disegerakan untuk dikemukakan pihak-pihak berkenaan supaya jalan raya itu dapat disegerakan untuk diratakan. Walaupun tidak dapat sepenuhnya untuk ditar semula, tapi sekurang-kurangnya yang mana lubang diperbaiki. Tan Sri Liew membuat gesaan itu selepas menziarah keluarga mangsa kemalangan maut berdekatan ladang Tiger Merotai pada 28 April lalu di Tawau. Kemalangan itu merangkut nyawa seorang penunggang motosikal 21 tahun yang meninggal dunia di tempat kejadian ketika dalam perjalanan pulang ke rumah selepas bekerja dari Bandar Tawau. Hospital swasta menyambut baik pembukaan Pusat Jantung Negara Sabah di Hospital Queen Elizabeth II HQE2 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Pengurus Besar Hospital Pakar KPJ Sabah, Muhammad Faizal Mohamed berkata pihaknya bersedia untuk membantu kerajaan dalam memberi perkhidmatan saringan kesihatan kepada masyarakat di negeri ini yang memerlukan rawatan jantung. So adalah satu langkah yang baik dan kita bersedia untuk membantu government hospital dalam menyediakan pre-screening untuk pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan jantung. Muhammad Faizal ditemui pemberita RTM sempena Majlis Rumah Terbuka KPJ Sabah Raya 2024 #Jalinan Kasih di Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau berkata pihaknya juga melaksanakan tanggungjawab sosial korporat dengan memberi rawatan kemoterapi percuma kepada pesakit daripada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah di Likas dan saringan mamogram percuma kepada 400 orang golongan B40. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.